Kisah Nuaiman, seorang sahabat yang sering membuat Rasulullah SAW dan para sahabat ketawa. Biodata Nuaiman. Beliau lahir dari kaum An-Najjar, antara saksi ketika perjanjian Aqabah kedua, dan beliau juga pernah bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan perang-perang lain. Mari kita saksikan. Keistimewaan Nuaiman. Beliau adalah seorang yang jujur jikalau melakukan kesalahan dan menjadi penghibur kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, Nuaiman mempunyai satu kelemahan yang sukar untuk ditinggalkan oleh beliau, iaitu Nuaiman adalah seorang pemabuk yang sangat ketagih arak sehingga pernah ditangkap oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada satu hari, Rasulullah dan para sahabat pernah menangkap Nuaiman meminum arak. Lalu Rasulullah mengarahkan supaya Nuaiman dipukul. Beliau pernah ditangkap buat kali kedua dan diarahkan dipukul menggunakan kasut oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau telah diberi amaran keras. Jika beliau minum lagi, Rasulullah akan mengarahkan beliau dibunuh. Kisah Nuaiman menjual sahabat. Pada suatu ketika, Abu Bakar dan beberapa sahabat pergi berdagang ke Busra. Pelbagai orang dalam perjalanan tersebut telah diberikan tugas tetap. Antaranya ialah Suwaibid ibnu Harmalah telah dipertanggungjawabkan untuk makanan dan peruntukan. An-Nuaiman pula adalah salah seorang daripada ahli kumpulan itu, dan dalam perjalanan tersebut beliau berasa lapar dan meminta Suwaibid untuk makanan. Namun Suwaibid enggan, dan Nuaiman berkata kepadanya, "Adakah anda tahu apa yang saya akan lakukan kepada kamu?" Nuaiman terus-menerus meminta Suwaibid untuk memberikan makanan, tetapi Suwaibid tetap menolak dan seterusnya memberi amaran dan mengancamnya, tetapi Suwaibid masih menolak. Setelah penat memujuk Suwaibid, lalu Nuaiman kemudian pergi kepada sekumpulan orang-orang Arab yang berada di pasar dan berkata kepada mereka, "Adakah anda ingin mempunyai hamba yang kuat dan tegap yang saya boleh jual kepada anda?" Setelah mereka berbincang, akhirnya mereka bersetuju dan Nuaiman meneruskan, "Dia itu pandai bercakap dan sangat petah. Dia akan menentang anda dan berkata, 'Saya orang yang bebas!' Tapi janganlah dengar cakapnya itu." Tanpa membuang masa, orang tersebut membayar harga hamba tersebut, iaitu sebanyak 10 qalais yang bermaksud keping emas. Dan Nuaiman menerimanya dan transaksi berjalan dengan lancar, seperti tiada muslihat di sebaliknya. Lalu pembeli pun mengiringi beliau untuk mengambil hambanya. Nuaiman terus menunjuk ke Suwaibid dan berkata, "Inilah hamba yang saya jual kepada anda." Lelaki tersebut terus memegang Suwaibid dan Suwaibid pun menjerit sekuat hati untuk dibebaskan. "Saya orang bebas! Saya Suwaibid ibnu Harmalah!" Akan tetapi, mereka tidak menghiraukannya dan mengeritnya di leher seperti yang biasa dilakukan dengan mana-mana hamba. Selama kejadian itu, Nuaiman tidak ketawa atau mengelipkan kelopak mata pun. Beliau kekal tenang dan benar-benar serius, manakala Suwaibid terus berkeras. Rakan dagang yang sekumpulan dengan Suwaibid menyedari apa yang berlaku. Beliau pun bergegas mencari Abu Bakar, iaitu pemimpin kafilah itu, dan beliau berlari sepantas yang boleh. Lalu Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan pembeli tersebut dan menjelaskan apa yang telah berlaku supaya mereka membebaskan Suwaibid dan wang pun dikembalikan semula. Abu Bakar kemudiannya ketawa terbahak-bahak, dan begitu juga Suwaibid dan Nuaiman. Setelah mereka semua kembali ke Madinah, kisah itu diceritakan semula kepada Nabi dan para sahabat. Mereka semua turut tertawa.
Terdapat pelbagai hadis yang terkenal tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Nu'aiman ibnu Amru. Antaranya ialah qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saufa yadhhabu Nu'aiman ilal jannah wa huwa yadhaku li'annahu yuhibbu an yudhak." Yang bermaksud Nu'aiman akan masuk syurga sambil tertawa kerana dia suka membuatku tertawa. Antara kisah kenakalan Nu'aiman ibnu Amr ialah kisah Nu'aiman yang menyembelih unta tetamu. Pada suatu hari, datangnya seorang tetamu daripada kampung yang ingin menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seekor tunggangannya. Ketika sampainya beliau terus menghadap baginda Nabi ke dalam masjid dan meninggalkan untanya di luar tempat pertemuan mereka. Nakalnya sifat Nu'aiman ibnu Amru, beliau mendengar kata-kata sebahagian sahabat yang berhasrat untuk memakan daging unta tersebut kerana kata mereka daging unta tersebut itu besar dan sedap. Maka mereka menyuruh Nu'aiman ibnu Amr ini untuk menyembelihnya. Maka unta itu pun disembelih oleh Nu'aiman. Lalu, apabila telah selesainya pertemuan antara tetamu tersebut dengan baginda Nabi, beliau terkejut kerana untanya telah tiada. Apabila ditanya, beliau bertambah terkejut kerana mengetahui untanya itu telah disembelih. Rasulullah keluar daripada rumah baginda dan bertanya, apakah yang terjadi dan siapakah yang melakukan perkara sedemikian? Maka sahabat terus menjawab, Nu'aiman ya Rasulullah. Pada ketika itu juga, Nu'aiman juga telah melarikan diri. Maka, tanpa berbuang masa lagi, Rasulullah dan para sahabat terus mencari Nu'aiman ibnu Amr sehingga ke pinggir kota. Pada ketika itu juga, Nu'aiman telah berjumpa dengan seorang sahabat yang sedang mengembala dan meminta tolong beliau untuk menumpang bersembunyi di dalam sebuah sumur berdekatan dengan tempat pengembalaannya. Sahabat ini tanpa berfikir panjang terus membenarkan sahabat Nu'aiman ini berbuat sedemikian kerana memikirkan akan keselamatannya. Lalu sebelum Nu'aiman masuk ke dalam sumur tersebut, Nu'aiman meminta sahabat tersebut untuk berjanji supaya tidak memberitahu tentang keberadaannya walaupun Rasulullah yang bertanya. Tidak lama selepas itu, tibalah rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat pengembalaannya. Baginda bertanyakan kepada sahabat, adakah beliau melihat Nu'aiman melalui sekitar ini? Dalam keadaan sebersalah, sahabat tersebut pun berkata, aku tidak melihatnya ya Rasulullah. Tetapi dengan kebijaksanaan sahabat tersebut, walaupun ia berkata sedemikian, tetapi tangannya menunjuk ke dalam sumur, yakni di tempat persembunyian Nu'aiman. Rasulullah pun membuka penutup sumur tersebut dan melihat seorang sahabat yang bernama Nu'aiman ibnu Amr ini sedang bersembunyi daripada baginda. Rasulullah dengan tersenyum menarik Nu'aiman keluar daripada sumur lalu menyapu debu-debu di muka Nu'aiman. Nabi SAW juga bertanya, apa yang telah kamu lakukan ini wahai Nu'aiman? Walaupun Nu'aiman bertindak dengan kerenah sedemikian, baginda langsung tidak marah, malah ketawa dengan kelakuan Nu'aiman ibnu Amr. Baginda juga telah membayar ganti rugi unta tersebut, malah melebihi bayaran dengan harga sebenar unta tersebut agar nama Islam ini tidak diburuk-burukkan oleh pihak yang lain. Pengajaran dari kisah Nu'aiman ibnu Amr. Kita sebagai umat Islam, janganlah kita terlebih bergurau sehinggakan mensia-siakan banyak waktu kita dengan begitu sahaja. Seterusnya, kita juga patutlah kita perlulah mengurangkan ketawa, tapi
memperbanyakkan tangisan seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup sekadar senyum sahaja. Kita juga perlulah mengetahui adab-adab dalam bergurau seperti mana yang telah diajarkan dalam adab-adab Islam supaya gurauan itu tidak melampaui batas dan tidak menyakitkan hati seseorang. Dan yang terakhir, kita perlulah menjadi manusia yang selalu disegani, bukannya dibenci dan disisihkan apabila kita datang kepada sesuatu masyarakat tersebut.